أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Pagi ini sekali lagi dapat kita bersama dalam kuliah subuh kita. Dan seperti biasa kita menggunakan pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Baik, hari ini kita masuk muka surat 47. Muka surat 47. Kita masuk perenggan bawah sekali itu. Bila sudah Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, diriku, diriku, seperti di atas tadi, maka ia pun berkata, izhabu ila ghairi, izhabu ila Musa fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi ala al-bashar ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah wa inni qad qataltu nafsan lam umara bi qatliha nafsi nafsi nafsi. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita belum habis lagi cerita bagaimana berlakunya dialog antara orang yang berada di padang mahsyar dengan para nabi. Dialog ni berlaku pasal apa? Dialog ni berlaku kerana ada di kalangan manusia di padang mahsyar, mereka yang tercari-cari siapa boleh bagi syafaat mereka, siapa boleh bagi pertolongan kepada mereka, nak bagi lepas percepatkan hisab di padang mahsyar.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu kita cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dengan sahabat. Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku Allah Ta'ala lantik penghulu kepada sekalian orang, ketua kepada sekalian manusia di padang mahsyar. Sehingga kan Nabi Adam nanti duduk bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling senior daripada Nabi Muhammad ni pun tak jadi ketua, sedangkan Nabi Muhammad tu nanti dia akan dilantik oleh Allah Sayyidun Nas Yaumul Qiyamah. Nabi sendiri habaq dalam satu jamuan, Nabi habaq kepada para sahabat. Tengah duk Nabi makan-makan dengan sahabat ni, Nabi kata kepada para sahabat, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku nanti Tuhan lantik jadi sayyid, jadi penghulu kepada sekalian manusia di padang mahsyar. Maknanya Nabi Adam pun duk bawah Nabi, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ni under command Rasulullah. Nabi tanya para sahabat, atadruna limazak? Hampa tahu atau tidak kenapa aku dilantik jadi ketua? Kenapa tak Nabi Adam? Kenapa tak Nabi Nuh? Ni semua Nabi yang paling senior daripada Rasulullah. Kenapa tak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan macam-macam? Kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita habaq lama dah. Ini menandakan bahawa agama yang Tuhan declare, agama yang Allah iktiraf di akhir zaman, inna dina indallahil Islam. Agama yang Tuhan terima hanyalah Islam sahaja. Bukti dia apa? Last kali Nabi lah yang jadi ketua kepada semua umat manusia. Itu yang sepatutnya berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baru-baru ni kita sambut. Nabi apabila sampai ke Baitul Maqdis, semua nabi-nabi yang lain ni yang lebih senior daripada Rasulullah semua standby nak menjadi makmum kepada Rasulullah. Nabi sampai aja, mereka persilah Nabi jadi imam, Nabi angkat takbir, mereka pun sama-sama angkat takbir. Apa simbolik di sebalik peristiwa ni? Di belakang Nabi Muhammad di Baitul Maqdis tu ada Nabi Musa. Kalaulah orang Yahudi duk kata Nabi Musa lagi bagus daripada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Musa tak jadi imam? Ada benda Tuhan nak abang kat situ. Ataupun di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya Nabi Isa, nabi kepada orang Nasrani, Kristian lah ni. Tak, kalau Nabi Isa tu hampa duk kata lagi bagus daripada Nabi Muhammad, kenapa hampa punya Jesus ni tak naik ke depan jadi imam? Kenapa Nabi Muhammad pula jadi imam sedangkan dia adalah Nabi paling bongsu, paling jenior? Menunjukkan bahawa inna dina indallahil Islam. Agama yang Tuhan declare, yang Allah accept, yang Allah terima pakai, Islam aja. Depa yang beriman kepada kitab Zabur, setelah datangnya kitab Taurat, mereka masuk pula, patutnya mereka beriman kepada kitab Taurat, Nabi Musa punya kitab. Sebab dalam Taurat itu dah ada dah pengajaran kitab Zabur. Patutnya macam tu. Begitu jugalah dengan kitab Injil. Apabila mai kitab Injil, siapa yang beriman dengan kitab Zabur, yang beriman dengan kitab Taurat, patutnya beriman dengan kitab Injil. Pasal dalam kitab Injil tu mereka combine sekali pengajaran Zabur, pengajaran Taurat. Dan sepatutnya berlakulah sepatutnya macam tu apabila mai Quran turun kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang beriman kepada Zabur, yang beriman kepada Taurat, yang beriman kepada Injil, sepatutnya berpindah keimanan mereka kepada kitab Al-Quran. La Yahudiyan wala Nasraniyan. Patutnya tak ada dah agama Yahudi. Sepatutnya tak ada dah agama Nasrani. Agama Islam saja, Hanifah Muslimah. Agama Islam, agama yang lurus saja yang diterima pakai. Patutnya macam tu. Tapi oleh kerana sampailah Nasrani tak iktiraf Islam, Yahudi tak iktiraf kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka macam itulah, maka sebab itulah berlakunya konflik antara agama daripada dulu sampai hari kiamat. Selagi mana mereka tak iktiraf Islam sahaja agama yang Allah Ta'ala terima di akhir zaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana manusia semua minta tolong dengan nabi-nabi mereka di padang mahsyar, semua surrender, angkat tangan, tak boleh tolong. Mereka pergi jumpa Nabi Adam supaya apa? Bagi lepas mereka ni. Mereka kalau boleh nak hisap cepat-cepat ni, tak tahan dengan matahari yang dekat dengan kepala ni. Kan kita sebut banyak kali dah, idza kana yaumul qiyamah udniyati syams minal ibad. Bila mai hari kiamat nanti ni, Allah Taala akan bawa hampir matahari tu dekat dengan kepala manusia. Jauh matahari lah ni 150 juta km. Bayangkan nanti tu Allah Taala bawa hampir dengan kepala kita ni. Ada yang kata sebatu dua, ada kata sejengkai dua, whatever. Cuba tuan-tuan pergi letak satu hurung, satu api, satu bara api ataupun satu obor, pergi taruh tu di sarang anai-anai kah, sarang kerengga kah, sarang semut kah, macam mana mereka ni? Ni, pergi bawa api ni, bukan nak bakar mereka pun, bagi dekat je mereka tu dengan api kita ni. Tak cempera ke tuan-tuan? Cempera ni apa? Kelang kabut. Bertempiaranlah mereka lari menyelamatkan diri dan sebagainya. Sedangkan di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada dah hari perlindungan melainkan yang selamat adalah di bawah lindungan Allah. Mereka yang selamat ni Allah letak bawah arash dah, maka mereka ni steady, mereka takkan kena panas matahari tu. Tuan-tuan, maka kelang kabutlah manusia di padang mahsyar ni. Tak cukup dengan itu, banjir pula berlaku di padang mahsyar ni. Banjir yang bukan mai daripada air hujan, bukan mai daripada lombong tasik, bukan mai daripada air laut, bukan mai tang sungai, tapi mai tang mana? Tang air badan manusia sendiri yang dipanggil arqun. Fayakununa fil arq kakadari a'malihim, Nabi kata. Dahlah matahari tu hampir dekat dengan kepala ni, mai pula timbul banjir pula di bawah ni. Belah darat ni pula timbul banjir pula. Belah atas ni matahari, belah bawah ni air. Yang air tu mai daripada peluh manusia, mai daripada air badan manusia ni. Ni yang kita pi salah ikan, yang kita pi bakar ayam dan sebagainya, air yang turun daripada badan depa ni air apa? Air lemak ni. Air lemak itulah yang akan jadi banjir di padang mahsyar. Kakadari a'malihim, ikut pula kadar jahat mereka. Ayat ni pula ikut perintah Tuhan. Faminhum man ya'khuzuhu ila aqabai. Ada ayat tu naik sampai takat-takat buku lali. Nakai. Tapi nakai tak nakai sangat. Faminhum man ya'khuzuhu ila rukbatai. Ada yang naik takat lutut. Faminhum man ya'khuzuhu ila haqawai. Ada yang naik takat pinggang. Faminhum may yuljimuhu iljama. Ada yang ayak peluh ni, ayak badan ni, banjir ni, naik takat mana? Rahang. Rahang ni apa? Ni, tengah-tengah kita punya mulut ni, tu rahang. Setengah hadis mengatakan ila ansafi azanihim, hingga pertengahan telinga. Ayak peluh tu naik sampai hingga pertengahan telinga. Maknanya ini jahat sungguh manusia. Simbolik kepada apa? Kejahatan mereka masa di dunia.
Depa jahat, depa nakai sikit, maka ayak tu naik sikit. Depa jahat lagi, maka ayak tu naik takat-takat pinggang. Depa jahat lagi, maka ayak tu naik sampai pertengahan telinga. Tuhan bagi tunjuk manusia yang jahat-jahat ni di padang mahsyar besok. Tapi apa jadi dengan manusia yang soleh? Depa steady, depa selamat, depa akan berada di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Hari di mana di padang mahsyar ni tak ada tempat nak selamat apa dah, kecuali di bawah naungan Allah. Tuan-tuan, lari mana macam mana pun, matahari tu hampir dengan kepala depa ni, maka depa cempera lari sana sini. Ke utara pun depa kena panas, ke selatan pun depa panas juga, ke kanan depa pi panas lagi, ke kiri pun nyorok macam mana pun tetap panas, kecuali depa yang dapat lindung di bawah arasy Allah. Depa ni yang selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka depa berlarak jumpa Nabi Adam, depa minta tolong kepada Nabi Adam. Depa kata isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma ballaghana. Depa berlarak, depa cari Nabi Adam, kok Nabi Adam boleh recommend depa. Pasal Nabi Adam ni Abul Bashar. Ni semua saya remind balik, saya repeat balik. Tanya tuan-tuan pun belum tentu boleh jawabnya ni. Kalau buat exam lulus tak lulus. Tu yang saya kena ulang. Bila ulang, bila nak habis cerita. Kan? Dahlah kita kuliah di Pelena pula. Allahu Akbar. Punya semangat, ada live rakaman lagi. Lena. Tak balik modal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa jumpa Nabi Adam. Kok depa boleh minta tolong dengan Adam, recommend nama. Minta supaya Nabi Adam ni hantar nama depa ni bagi cepatlah. Bukan depa nak minta syurga pun. Depa nak minta supaya selesaikan kes depa ni. Panggillah cepat hisap tu cepat-cepat. Ni matahari dekat dah ni. Tak larat dah ni. Banjir lagi. Macam-macam lagi kena ni. Oh, kami tak tahan ni. Maka depa berlarak. Depa cari Nabi Adam. Kok Nabi Adam boleh tolong. Sebab Nabi Adam ni apa? Abul Bashar. Ayah kepada sekalian manusia. Tak ada Nabi Adam, tak ada manusia. Maka mereka tanya Nabi Adam, isma' lana ila rabbik. Wahai Adam, wahai ayah kami semua, tolonglah syafaatkan kami semua ni. Ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Ala tara ma ballaghana. Kamu tak tengokkah bagaimana jadinya kami ni? Anak cucu kamu juga ni, bukan siapa pun, anak cucu cicit kamu juga ni. Teruk kami kena ganyang ni. Isfa' lana ila rabbik, tolonglah recommend nama kami. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadibal yawm lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Jaga-jaga, hari ni Tuhan aku lihat sangat murka. Hari kiamat bagi orang yang tak beriman, Tuhan tunjuk murka dia. Dan Allah Ta'ala panaskan api neraka berganda-ganda. Aku lihat Tuhan hari ni sangat-sangat murka, dan tak semurka seperti hari ni sebelum ni. Wala yaghdab ba'dahu mislah, dan Tuhan takkan murka macam hari ni lepas ni. Sedangkan aku sendiri ada buat salah dengan Tuhan dulu masa di syurga. Nafsi, nafsi, nafsi. Biar pi ke aku, biar pi ke aku. Let me go, let me go. Jangan ganggu aku. Aku tak boleh tolong hampa. Sebab Nabi Adam pun ada slack dengan Tuhan. Apa dia? Kes cerita tentang dia hampir pohon khuldi. Makan dah pun buah khuldi itu. Sedangkan Tuhan kata apa? Fakula minha haitsu ragada wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hampa nak makan apa makan, hampa nak minum apa minum, hampa nak buat apa dalam syurga aku ni buat. Cuma sebagai tanda peraturan undang-undang, hampa kena ingat yang ni.
taat yang ni. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali hampa berdua ni, Adam dan Hawa ni, hampir dengan pohon khuldi ni. Fatakuna minaz zalimin. Hampir saja, belum makan lagi, hampir saja hampa berdosa. Tuan-tuan, akhirnya Nabi Adam tewas, walaupun dia cuma ada satu peraturan. Kita berapa banyak undang-undang kena jaga, berapa banyak hukum, berapa banyak peraturan yang kita kena taat. Celik-celik mata kena sembahyang subuh dah, Zuhur lagi, Asar lagi, Maghrib lagi, Isyak lagi, tutup aurat lagi, bayar zakat lagi, bulan Ramadan puasa, mampu pula bayar zakat, mampu pula pergi haji, dan macam-macam lagi undang-undang Tuhan bagi kat kita, kita boleh taat. Nabi Adam satu aja peraturan di syurga dia tak boleh terima, ataupun dia tak boleh taat kepada yang tu. Dia tewas terhadap satu larangan Allah Ta'ala yang tu. Maka dia malu sampai ke hari kiamat. Dia malu nak berjumpa dengan Allah, sebab patutnya dia jadi model kepada semua manusia, dia ayah kepada semua manusia. Yang tu pun dia tak boleh buat. Maka dia kata apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Biar pergi ke aku, jangan ganggu aku, jangan kacau aku, jangan kacau aku. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh. Pergilah berjumpa dengan Nabi lain daripada aku. Nabi Adam suggest pula supaya jumpa Nabi selepas dia, Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Maka mereka berlarak jumpa Nabi Nuh. Dengan Nabi Nuh pula mereka buat skrip yang sama. Mereka kata, isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma ballaghana. Wahai Nuh, tolonglah bantu kami ni, recommend nama kami ni. Hang tak tengokkah apa jadi dah dengan kami ni? Ala tara ma ballaghana, tak kasihankah dengan apa yang dah jadi pada kami ni? Apa kata Nabi Nuh? Inna rabbi qad ghadibal yam, la yagdab qablahu mislah wa la yagdab ba'dahu mislah. Sama juga macam Nabi Adam. Dia kata Tuhan hari ni sangat murka dan tak semurka seperti hari ni sebelum ni. Dan Allah Ta'ala takkan semurka seperti hari ni lepas ni. Aku pun ada slack dengan Tuhan dulu. Yakni Nabi Nuh pernah berdoa ke tempat yang salah. Ingat lagi ketika mana banjir besar berlaku di zaman Nabi Nuh. Air semua naik. Air hujan turun, air daripada tanah pun semua pancut keluar semua. Akhirnya tenggelam semua muka bumi. Sampailah tenggelamnya bukit dan juga gunung. Maka kelihatan daripada jauh Nabi Nuh tengok anak dia Kanaan. Kanaan tak beriman kepada Allah dan Rasul. Kan? Maka ketika mana dia lihat Kanaan duk cari jalan macam mana nak elak lemah ni, berenang sana tak jumpa tempat selamat, berenang sini tak jumpa juga tempat selamat. Pasal apa? Banjir yang berlaku di padang mahsyar, banjir yang berlaku zaman Nabi Nuh ni bukan banjir biasa-biasa, bahkan banjir yang sangat luar biasa. Bukan setakat menenggelamkan segala bangunan rumah apa semua, tapi tenggelam segala bukit gunung bagai. Maka daripada kejauhan, daripada atas kapal itu, Nabi Nuh lambai tangan, panggil anak dia, irkam ma'ana, irkam ma'ana, irkam ma'ana. Wahai Kanaan, naiklah sekali dengan kami atas kapal ini. Naik sekali, naik sekali. Hari ini tak ada apa pun yang selamat kecuali siapa yang duduk atas bahtera. Apa kata Kanaan ni kepada pak dia? Penuh sombong, takabur, walaupun Tuhan dah azab dia. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Ayah nak naik kapal, naik, jangan kacau saya, jangan ganggu saya. Saya carilah mana jabal, mana gunung, mana bukit, ya'simuni minal ma, yang akan lindung saya daripada kena air ni. Oh, dia ingat air tu banjir biasa-biasa, tapi banjir yang sangat luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Nabi Nuh? Tak ada siapa yang selamat hari ni min amrillah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa man rahimah, kecuali orang yang Tuhan kasih, yakni orang yang beriman kepada Allah. Maka ketika mana Kanaan dalam keadaan terkapai-kapai mencari tempat perlindungan,
Akhirnya dia pun penat dah, letih dah, tak boleh nak berenang lagi dah. Pasal apa? Berenang sana tengok tak ada tempat nak lino, berenang sini tak ada tempat nak paut. Dengan bukit, dengan gunung sekali tenggelam habis. Maka ketika itu dia hampir-hampir lemah. Ketika itulah Nabi Nuh doa kepada Allah supaya selamatkan Kanaan, anak dia ni. Maka turun ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka dengan perbuatan Nabi Nuh alaihi salam. Innahu amalun ghairu salih. Walaupun dia anak hang, tetapi dia innahu amalun ghairu salih. Dia telah beramal dengan perbuatan yang buruk, yakni menyembah berhala. Hang tak boleh doa kepada orang yang mensyirikkan aku. Hang tak boleh berdoa kepada orang yang tak beriman kepada aku. Kita tak boleh doa untuk orang yang bukan Islam. Depa sambut hari apa? Hari jadi. Kita nak abang kat depa ni umur panjang supaya depa ni tak mau, tak boleh. Depa sambut Merry Christmas. Kita pergi abang kat depa pula, May God bless you. Itu doa ke tak doa? Doa. May God bless you. Semoga Tuhan merahmati kamu. Itu doa. Kita boleh cuma sebut Merry Christmas, tak apa. Gongsi Pak Cai, tak apa. Sebutlah apa pun, tapi doa tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Untuk orang kafir ni, doa yang satu aja ni boleh pakai. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada hang. Itu aja. Lain daripada tu tak dibenarkan. Maka Nabi Nuh alaihi salam ingat teguran Allah. Allah kata pula kepada Nabi Nuh, hang jangan minta apa-apa ke aku kalau hang tak reti cara nak minta dengan aku. Oh, dia malu, dia terbaik muka. Sampailah hari kiamat dia tak boleh tolong orang ni. Pasal apa? Dia malu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata apa? Izhabu ila ghairi. Izhabu ila ghairi. Pilah berjumpa dengan nabi lain daripada aku. Izhabu ila Ibrahim. Dia tolak pula supaya jumpa Nabi Ibrahim. Pun sama, Nabi Ibrahim bila depa sampai, depa minta tolong dengan Nabi Ibrahim. Isfa'lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma ballaghana. Tolonglah syafaatkan kami, rekomenkan kami, letaklah nama kami depan Tuhan ni supaya cepat hisap ni, sebab kami dah tak mampu dah nak tanggung matahari yang dekat dengan kepala kami ni. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna rabbi qad ghadibal yawm. Sama skrip yang sama. Inna rabbi qad ghadibal yawm. Allah Ta'ala hari ni murka dan tak seperti murka hari ni sebelum ni. Wala yaqdab ba'dahu mislah. Dan Tuhan takkan semurka seperti hari ni lepas ni. Wa inni qad kadzabtu thalatha kadzaba. Nabi Ibrahim pun bagi tahu apa masalah dia tak mau jumpa Tuhan. Aku pernah tipu sebanyak 3 kali tipu. Yang mana tipu Nabi Ibrahim ni bukan tipu lagu kita. Kita kelentong banyak kali dah. Nabi Ibrahim ni dia terpaksa buat helah untuk menyelamatkan akidah umat dia. Ingat lagi, yang pertama dulu apa dia? Dia terpaksa tipu umat dia bahawa bintang yang dia tengok itu adalah menandakan bahawa ini sakit, menunjukkan dia bakal nak kena sakit sakim. Sakim ni apa? Ta'un. Sebab umat dia, umat yang gila, fanatik, taksub dengan sembah berhala. Dia tak ada cara lain dah nak elak umat dia daripada sembah berhala. Akhirnya terpaksa tipu, terpaksa helah. Maka pada hari, pada malam ketika mana mereka on the way nak pergi menyembah berhala ni dekat Tok Pekong mereka, sebelum mereka sampai ke Dewan Tok Pekong mereka akan berada di satu tempat. Mereka tengok langit. Kawasan tu memang tempat orang tengok bintang. Rupanya zaman Nabi Nuh ni, zaman tu zaman kehebatan ilmu astronomi. Mereka ni pakar kaji falak. Mereka tengok bintang, mereka tahu dah besok cuaca macam mana, besok hujan ke, besok cerah ke, besok ribut ke, taufan ke, mereka tahu dah. Maka sebelum mereka nak masuk Dewan Tok Pekong mereka ni, mereka akan berada di kawasan tempat tengok bintang tu. Maka Nabi Ibrahim pun salah seorang daripada pakar gaji bintang. Nabi Ibrahim join sekali dengan grup yang tengok bintang tu.
Maka Nabi Ibrahim kata, hampa tengok tak bintang ni lain macam satu hari. Sebelum ni bintang ni tak ada, hari ni timbul satu bintang ni lain macam. Itu tanda aku nak kena sakit. Itu tanda aku nak kena ta'un. Ta'un yang dimaksudkan di sini adalah wabak. Apa saja penyakit yang beredar melalui angin, itu ta'un pada hakikatnya. Ni kalau nak habaq tentang COVID-19, ini ta'un juga ni, dipanggil ta'un, dipanggil wabak, yang boleh merebak melalui udara. Tuan-tuan, bayangkanlah macam kita lah, na'uzubillah, kalau saya kata saya positif COVID, tuan-tuan nak ada dalam ni? Dengan Abang Abu Bakar sekali cabut dengan kamera dia. Oh, cancel lah hari ni rakaman dia, kata tak jadilah. Ustaz positif, na'udzubillah. Bayangkan time tu Nabi Ibrahim mengaku dia kena wabak tu. Cempara lari depa, tuan-tuan. Walhal sebenarnya tak sakit pun. Tujuan dia nak mengelakkan orang tu sembah berhala. Baik, itu tipu yang pertama. Tipu yang kedua, apabila semua dah clear tak ada orang, maka malam tu tak jadi mereka nak sembah berhala. Nabi Ibrahim bawa dia punya kapak dia. Tujuan dia apa? Untuk musnahkan semua berhala yang ada dalam tok pekong tu, kecuali satu berhala yang paling besar sekali. Itu tujuan dia. Dia letak pula kapak tu di celah ketiak berhala tu belah kanan. Semua dah hancur dah, kecuali satu berhala tu saja. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Tujuan dia apa? Dia tahu bahawa Namrud akan tangkap dia. Nabi Ibrahim tahu saat lagi dia akan kena tangkap. Tujuan dia buat lagu tu supaya nak tanya Raja Namrud ni, kan? Raja Namrud akan tanya kepada Nabi Ibrahim, betulkah hang yang buat Tuhan-Tuhan kami? Betulkah hang yang buat Tuhan-Tuhan kami? Ni soalan bodoh daripada orang yang bodoh. Macam mana Tuhan boleh hancur? Kalau Tuhan tu sendiri tak boleh nak mempertahankan diri dia, macam mana dia nak mempertahankan orang yang menyembah dia? Nabi Ibrahim nak buka minded orang ramai. Itu saja tujuan dia. Maka ketika mana Nabi Ibrahim kena hadap dengan Raja Namrud, Raja Namrud tanya kepada Nabi Ibrahim, anta fa'alta bi'alihatina? Adakah hang yang buat Tuhan-Tuhan kami ni? Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, bal fa'aluhu kabiruhum. Wahai tuanku, saya tak tahu. Maknanya bila dia tak mengaku, dia bohong tak? Dia bohong. Nampak? Bahkan yang buatnya adalah yang paling besar tu. Is'aluh in kanu yamtikun. Tanyalah yang paling besar tu kalau dia boleh berkata-kata. Soalan Nabi Ibrahim itu tujuan dia nak membuka minda Raja Namrud ni supaya jangan sembah dah berhala tu, dan membuka minda orang-orang ramai yang ada di istana tu. Maka separuh daripada orang yang menyaksikan peristiwa tu beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi Raja Namrud adakah beriman? Tak juga. Bahkan Nabi Ibrahim ditangkap pula dan diseret dan dibakar hidup-hidup dengan api, yang mana api itu Tuhan perintahkan pula supaya jadi sejuk kepada Nabi Ibrahim. Itu ceritanya, kan? Dan bohong yang ketiga apa hari itu? Nabi Ibrahim masuk ke satu negeri nama dia Mesir. Di Mesir ada satu raja, yang raja tu jahat sungguh, raja yang sangat zalim. Apa di antara penyakit raja ni? Dia syok dengan bini orang. Dia tak syok dengan anak dara orang, dengan bini orang dia syok. Maka Nabi Ibrahim dari Palestin, dia nak masuk ke Mesir. Palestin dengan Mesir ni sepadan je pun. Tapi dia tahu kalau dia masuk Mesir, kalau dia mengaku bahawa Siti Sarah itu adalah bini dia, habis ya. Siti Sarah lawa pula tu. Maka ketika mana dia berada di border Mesir, immigration tanya, kan? Masa tu pun ada immigration juga. Immigration tanya, ni perempuan ni siapa? Bini hangga siapa? Nabi Ibrahim kata, dah, ni bukan bini aku. Ini adalah
saudara perempuan aku, adik perempuan aku. Kan? Bohong tak tu? Bohong juga. Jadi inilah 3 bohong yang Nabi Ibrahim dah buat. Yang bohong yang dia buat ni bukan saja-saja nak buat. Tujuan asal adalah untuk maslahah. Tapi dia rasa guilty conscious. Dia rasa bersalah sampai hari kiamat. Maka dia kata apa? Biar pi ke aku, biar pi ke aku. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Musa. Pilah berjumpa dengan Nabi yang selain daripada aku. Pilah berjumpa dengan Nabi Musa. Ini yang kita nak sembang cerita tentang Nabi Musa. Tapi mukadimah aja pun dah berapa minit lah. Tuan-tuan lah tak baca, nak buat macam mana? Cuba baca dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi lain daripada aku. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tengok muka surat 48. Maka datang mereka itu akan Nabi Musa, lalu berkata mereka itu, hai Musa, engkau seorang yang menjadi pesuruh Allah, telah dilebihkan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan menjadi pesuruhnya, dengan berkata dengannya, dilebihkan atas manusia, tolonglah apa kiranya apa akan kami ini olehmu, syafaatkanlah bagi kami, syafaatkanlah bagi kami ini kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat kepada barang yang kami di dalamnya daripada azab seperti yang tidak terkira susahnya dan keberatannya atas kami. Sama juga, skrip yang sama. Macam mana mereka jumpa Nabi Adam, mereka jumpa Nabi Nuh, mereka jumpa Nabi Ibrahim. Lagu itulah skrip mereka. Ala tara ma ballagana, wahai Musa, tolonglah syafaatkan kami. Ala tara ma nahnu fi, tak lihatkah apa dah jadi pada kami. Ala tara ma ballagana, tak kasihankah dengan apa yang jadi kepada kami ni. Isfa'lana ila rabbik, tolonglah syafaatkan nama kami ni ke Tuhan kamu. Kami dah jumpa dah Adam tak boleh tolong. Kami dah jumpa Nabi Nuh pun surrender, tak boleh tolong. Kami dah jumpa Nabi Ibrahim pun tak boleh nak bantu. Lah ni kami jumpa kamu pula, wahai Musa. Baik, apa kata Nabi Musa alaihi salam bila didengar oleh Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim tu, tolong betulkan, correction. Baik, bila didengar oleh Nabi Musa alaihi salam akan kata mereka itu yang demikian, lalu dijawabnya katanya, bahawasanya Tuhanku sesungguhnya sangat marah ia pada hari ini, akan sebagai marah yang tiada marah dahulu umpamanya. Sama juga, dia tetap jawab benda yang sama. Inna rabbi qad ghadibal yawm lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Tuhan hari ini dia sangat murka dan aku tak pernah lihat Tuhan semurka hari ini sebelum ni, dan Tuhan takkan semurka macam hari ini lepas ni, dan tiada marah seumpama kemudian daripadanya. Maka bahawasanya aku sesungguhnya telah aku bunuh akan seseorang manusia yang tidak disuruh aku bunuhnya. Maka membunuh orang dengan bukan jalan syarak itu haram. Oleh itu malu aku akan Tuhan. Biarlah aku membawa diriku sendiri sahaja. Diriku. Oh hai, cerita Nabi Musa lagi dahsyat. Kanun keseksaan 302. Tunggu, apa kes Nabi Musa? Kes dia apa? Satu hari dia nampak, tuan-tuan, zaman Nabi Musa ada 2 bangsa yang bangsa besar lah. Bangsa yang paling besar di zaman Nabi Musa ni ada 2 bangsa, ada 2 kaum, ada 2 suku. Satu dipanggil kaum Bani Israel. Bani Israel ni rakyat Marhain, kan? Rakyat Marhain ni maksudnya orang kebanyakan. Satu lagi dipanggil kaum Kipti. Ini Fir'aun punya kaum. Lah orang panggil bangsa kayangan, kan? Itu baru ni pengantin baru tu orang kata pengantin kayangan. Pasal pengantin lain boleh kena, pengantin tu tak kena. Itu cerita lain lah. Tapi bila dah viral, dia kena panggil siasatan, alhamdulillah lah, biar nampak adil. Baik, tak apa, itu cerita lain. Bangsa Kipti ni Firaun punya bangsa. Maka satu orang laki-laki, bangsa Kipti, dengan satu orang laki-laki, bangsa
Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam nampak mereka berkelahi, bertumbuk. Ni cerita betul ni. Maka Nabi Musa alaihi salam nak leraikan pergaduhan antara Kipti, laki-laki Kipti dengan laki-laki Bani Israel ni. Mereka gaduh sungguh. Tujuannya nak bagi settle. Tapi tah macam mana bangsa Kipti ni, lelaki ni bangsa-bangsawan ni, orang kaya. Dia pergi maki Nabi Musa, kau-kau punya maki. Nabi Musa nak bagi settle pergaduhan tu, tiba-tiba dia kena maki dengan Kipti ni. Maka Nabi Musa penumbuk dia sekali. Penumbuk dia sekali. Betul sungguh. Tuan-tuan, akhirnya tumbukan Nabi Musa tu meninggal dia. Oh, kena kat McGregor mampu habis. Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyesal, dia jadi guilty conscience. Dia jadi, oh hai, ingatkan aku nak leraikan saja pergaduhan mereka ni. Mati sungguh kawan tu. Maka kerana dia rasa bersalah yang teramat sangat, sampai ke hari kiamat, dia kata apa? Dia kata apa dalam hadis ni tadi? Dia kata apa? Qad qataltu nafsan lam umara biqatliha. Jangan ganggu aku, jangan minta tolong dengan aku, sebab aku pun ada slack juga. Macam mana Nabi Adam ada slack, Nabi Nuh ada slack, Nabi Ibrahim pun ada buat basai, begitu jugalah dengan aku. Aku pun ada masalah dengan Tuhan dulu. Qad qataltu nafsan lam umara biha, lam umar biqatliha. Aku telah terbunuh satu orang yang aku tak disuruh bunuh pun. Tujuan aku nak leraikan pergaduhan tu. Tiba-tiba dia provoke aku. Dia kutuk aku, dia cakap aku ni macam-macam. Akhirnya naik temperature Nabi Musa ni. Maka Nabi Musa terpaksa lepaskan satu tumbukan, kena out. Maka meninggal kawan tu. Maka akhirnya Nabi Musa kata apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Biar pi ke aku, biar pi ke aku, biar pi ke aku. Let me go, let me go, let me go. Dia kata izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa fayatuna Isa fayaqulun ya Isa anta Rasulullah, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wa kallamta an-nas fil mahdi isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Pergilah sekalian kamu kepada orang lain daripada aku. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa bila tak boleh tolong, dia pergi tolak pula supaya jumpa Nabi Isa. Baik, kita baca terus. Maka datang mereka itu akan Nabi Isa, lalu berkata mereka itu kepadanya, ya Isa, engkau itu seorang yang menjadi pesuruh Allah, dan kalimahnya yang disampaikan kepada ibumu yang bernama Maryam. Oh, dia abanglah apa kelebihan Nabi Isa. Dia kata, wahai Isa, hang ni di antara kelebihan hang, belum lahir lagi, mak hang dah tahu dah yang hang ni bakal menjadi rasul. Allah bagi tahu melalui Jibril yang kamu ni akan jadi rasul, dan roh daripadanya, yakni dikurnianya hidup, dan telah berkata-kata kamu dengan orang pada masa kamu di dalam buayan, iaitu masa tiada siapa budak kecil dapat berkata-kata seperti kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kelebihan Nabi Isa. Apa dia di antara kelebihan Nabi Isa? Nabi Isa dia tak ada ayah. Dia tak ada ayah. Orang Kristian pula pergi kata Nabi Isa ni son of God, anak kepada Tuhan. Tapi Nabi Adam dia tak kata pula son of God. Boleh tak? Nabi Adam dia tak ada ayah, dia tak ada mak. Nabi Isa dia ada mak, cuma tak ada ayah. Kenapa hang tak kata Nabi Adam lagu tu? Kenapa Nabi Isa saja? Kenapa? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala campakkan roh kepada Nabi Isa. Dan kelebihan Nabi Isa pula, masa kecil Tuhan bagi dia
Bukan bermakna masa kecil Nabi Isa hari-hari dia boleh bercakap. Dah. Sekali tu je. Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan, orang tohmah anak, orang tohmah Maryam ni ibu kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni mak dia Maryam. Kan kecil-kecil lagi Maryam dah dihantar ke Baitul Maqdis untuk jaga Baitul Maqdis. Sebab nazar daripada ayah dia Imran. Imran dah nazar dah. Kalau dia dapat anak, dia akan serah ke Baitul Maqdis. Biar orang Baitul Maqdis ni, penjaga Baitul Maqdis, belah anak dia. Kan? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Allah kata kepada Imran, dia kata hang akan dapat anak. Maka Imran dia tanya Allah, apa dia punya signal, tanda-tanda? Dia kata apa? Kamu takkan bercakap dengan orang selama 3 hari. Itu tanda-tanda dia nak boleh anak. Bila dia dapat anak, maka dia teringat balik nazar dia. Dia serahkan Maryam kepada penjaga Baitul Maqdis. Duduk dalam tu. Dan start daripada tu, Maryam tak kenal siapa-siapa lelaki pun. Tak pernah jumpa siapa-siapa lelaki pun kecuali ayah dia. Ayah dia. Di antara benda pelik yang Imran ni nampak kepada Maryam, setiap kali dia pergi lawat Maryam ni, Maryam berada di mihrab. Mihrab ni macam ni lah, dekat Baitul Maqdis. Wajada 'indaha rizqa. Setiap kali dia pergi ziarah, visit anak dia Maryam tu, ada aja makanan kat dia. Wajada 'indaha rizqa. Maka Imran tanya ni, anak dia ni, mai tang mana makanan ni? Sebab dia sendiri bawa makanan. Tengok-tengok dia dah ada makanan. Mai tang mana makanan ni? Dia kata apa? Allah Ta'ala datangkan daripada langit. Nampak dah dia punya kehebatan dah. Tak lama kemudian ditakdirkan yang Maryam ni mengandung. Maka kecohlah orang. Satu bayi, satu Palestin tu semua kecoh. Nak pula golongan Yahudi yang ada di sana. Mereka tohmah bahawa ni semua kerja Pak Meran. Bila tak hormat panggil Pak Meran kan? Bila hormat panggil Imran. Ini tak ada kerja lain, ini Pak Meran punya kerja ni. Sebab dia kata Maryam ni mana ada jumpa mana laki-laki, ayah dia saja. Maka lahirlah anak yang bernama Isa. Maka laki kuatlah tohmahan kepada Maryam ni, kononnya dia telah berlaku sumbang mahram antara Imran dan juga Maryam. Tiba-tiba anak ni, Nabi Isa ni, yang membersihkan nama maknya dan membersihkan nama tok wan dia. Dia pun sendiri cakap bahawa dia ni datang daripada roh Allah. Ketika mak dia, Allah Ta'ala hantar roh terus masuk ke dalam perut mak dia, rahim dia kan. Kemudian lahirlah dia seperti anak-anak yang lain. Maka percakapan Nabi Isa ketika kecil itu telah membersihkan nama baik Maryam dan juga tok wan dia Imran ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka itu kelebihan Nabi Isa. Baik, kemudian dia kata apa? Tidakkah engkau lihat barang yang ada kami atasnya daripada azab dan sengsara padang mahsyar, tempat panas matahari dan bersesak-sesak ini? Kasihanlah kiranya engkau akan kami bila didengar oleh Nabi Isa akan perkataan mereka itu yang demikian. Lalu berkata dia, lalu disahutnya, fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah wa lam yadhkur dhanban nafsi nafsi nafsi. Maka berkata Nabi Isa bahawasanya Tuhanku sesungguhnya telah murka ia pada hari ini akan orang-orang yang dimurkakan dia, akan sebagai murka yang tiada murka seumpama dahulunya dan tiada murka yang seumpama kemudian daripadanya. Dan tidak tersebut di dalam hadis akan Nabi Isa menyebutkan ada dosanya. Dia kata apa? Nabi Isa pun sendiri serendah, tak boleh tolong orang yang minta tolong dengan dia. Depa jumpa Nabi Adam tak boleh tolong. Depa jumpa Nabi Nuh pun serendah, tak boleh tolong. Nabi Nuh suggest pula supaya jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan, tak boleh tolong. Nabi Ibrahim tolak pula supaya jumpa Nabi
Nabi Musa pun kita abang dah tadi, dia tak boleh tolong. Nabi Musa suggest supaya jumpa Nabi Isa. Maka apa kata Nabi Isa? Serupa juga. Inna rabbi qad ghadibal yaum lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Tuhan hari ni sangat murka. Dia tak semurka hari ni sebelum ni, dan Allah Ta'ala ni takkan semurka hari ni lepas ni macam ni. Tetapi dia kata apa tadi? Walam yazkur zamban. Tak dinyatakan dalam hadis ni apakah kesalahan Nabi Isa sehingga Nabi Isa tak mampu nak tolong mereka. Cuma Nabi Isa dia kata apa? Izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammad. Nampak tak? Nampak tak bagaimana, macam mana, kenapa Nabi Muhammad dianggap sebagai ketua di padang mahsyar? Setelah semua nabi-nabi ni mereka jumpa, sampailah ke Nabi Isa. Nabi Isa, lepas Nabi Isa dah tak ada nabi lain dah. Siapa lepas Nabi Isa? Nabi Muhammad lah. 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Kan Nabi Isa diangkat ke langit di syurga. Ketika mana orang nak salib dia, Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Allah Ta'ala gantikan orang lain yang rupa bentuk sama macam Nabi Isa. Orang tu lah yang kena salib. Nabi Isa tak. Nabi Isa naik ke langit. 400 tahun kemudian barulah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dia kata izhabu ila Muhammad. Yang ni lah hero kita. Kan? Orang putih kata the last should be the hero. Last kali hero menang. Kan? Tu yang tuan-tuan tengok filem Hindustan tu, dujum. Mula-mula hero kalah dulu. Last kali hero menang. Last kali dialah yang kahwin dengan perempuan tu. Inspektor Syahab yang menang. Syabas. Tapi sebelum tu kena balon dulu, kena pukul dulu. Dia punya director pun mesti tengok Bahrul Mazi punya hadis juga. Baik, yang ni kita nak sembang nanti. Kemudian last kali ni lah hero kita, Nabi Muhammad. Rupanya Nabi Muhammad ni dia bukan setakat boleh syafaatkan umat dia sahaja, dia juga boleh bantu umat-umat Nabi yang lain. Tak banggakan kita jadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Sebab Nabi-Nabi yang lain pun kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad, jealous, cemburunya dengan kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh naik langit, Isra' Mi'raj, terima perintah solat sampai naik ke atas. Nabi lain mana ada? Kan? Nabi Muhammad, Allah hai buat salah dia punya umat istighfar. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi kata apa? Sahibul yamin amirun ala sahibul shimal. Malaikat belah kanan kita ni adalah ketua kepada malaikat belah kiri kita. Rakib ni ketua kepada atid. Atid ni catit dosa, rakib ni catit pahala. Nabi kata apa? Apabila malaikat yang dua ni lihat hamba Allah ni buat pahala, dan malaikat rakib akan tulis pahala dia dengan 10 kali ganda. Kita hari ni sedekah RM1, kita dapat pahala macam RM10. Hari ni kita dengar kuliah, satu kuliah dah macam 10 kuliah kita dengar. Tapi maghrib ni jangan tak mau dengar pula. Dia kata pagi tadi aku dengar dah 10 ganda dah. Tapi kalaulah malaikat atid tengok kita buat dosa pula, maka malaikat rakib ni akan tahan tangan atid ni. Amsik. Tunggu Ustaz. Oh, tadi kalau dia tengok orang buat pahala, dia tulis dandan. Tiba-tiba bila malaikat atid tengok kita buat dosa, tangan dia baru nak tulis itu, rakib tahan tangan dia. Amsik. Fayumsiku 6 sa'at am 7 sa'at. Maka ditahan, ditunggu orang itu dalam tempoh 6 ataupun 7 jam. Fa inistaghfara, kalau dalam tempoh 6 ataupun 7 jam itu orang yang buat dosa tadi itu ada istighfar, ada minta ampun pada Allah, ya Allah aku berdosa, ya Allah minta ampun, maka malaikat atid tak akan catat. Tapi kalau sekiranya dalam tempoh 6 ataupun 7 jam tu
lam yustaghfar, dia tidak minta ampun kepada Allah, barulah malaikat rakib membenarkan malaikat atid untuk catat kesalahan orang tu. Itu pun satu kesalahan. Nabi-nabi yang lain tuan-tuan cemburu dengan umat Nabi Muhammad ni. Bila buat dosa, istighfar aja, settle. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam makan masa selama 40 tahun minta ampun kepada Allah Ta'ala, barulah diterima pengampunannya. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik tu silap saya sebagai manusia biasa. InsyaAllah kalau diizinkan ada kelapangan kontrak sambung, kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Kita akan baca sambungan daripada hadis tadi tu, izhabu ila ghairi izhabu ila Muhammad. Bila Nabi Isa tolak supaya jumpa Nabi Muhammad, adakah Nabi Muhammad boleh tolong mereka? InsyaAllah to be continued. Kita akan sambung pengajian kita pada kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan yang kita sambut ini Ramadan yang paling bermakna bagi kita. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau kasar bahasa. Lama dah saya mengajar masjid ni, jadi saya tak ada masalah dengan tuan-tuan. Saya juga menghalalkan apa yang ilmu saya kongsi pada tuan-tuan. Ada terlebih kurang, saya mohon ampun, saya minta maaf. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.